Konfrontasi penaklukan yang tegas dan agresif dari pihak Jepun terhadap penentangan yang gigih dan degil daripada pihak China telah mengakibatkan peristiwa pembunuhan beramai-ramai yang belum pernah terjadi sebelum ini di dalam sejarah perang. Semasa Perang Sino-Jepun atau Perang China-Jepun yang kedua, lebih daripada 20 juta penduduk China telah terkorban akibat daripada kekejaman dan pembunuhan beramai-ramai yang telah dilakukan oleh pihak musuh. Peristiwa yang paling kejam yang akan terus diingati oleh generasi yang akan datang dan masih lagi menjadi perdebatan sehingga hari ini ialah peristiwa pembunuhan beramai-ramai Nanjing. Pada Julai 1937, perang di antara China dan Jepun terpaksa diisytiharkan selepas berlakunya perbalahan dan pemusuhan di antara Chiang Kai-shek dari Republik China dan Maharaja Hirohito daripada Empayar Jepun. Berikutan daripada pengisytiharan tersebut, hampir dengan serta-merta pihak Jepun dapat menempatkan tentera dan berkubu di banyak bandar di China, serta negeri-negeri boneka pihak Jepun yang strategik seperti di Manchuria dan Mongolia. Serangan telah dilancarkan secara besar-besaran ke atas wilayah China dan dengan cepat bahagian wilayah Timur Laut China telah jatuh ke dalam penguasaan dan kawalan pihak Jepun. Empayar Matahari Terbit yang di bawah pemerintahan tegas kerajaan tentera menyatakan pihak China akan dikalahkan di dalam tempoh 3 bulan. Tetapi Jeneral Chiang Kai-shek, iaitu seorang jeneral yang telah menyatukan China sedekat sebelumnya, bertekad untuk tidak akan menyerah secara mudah kepada pihak Jepun. Beliau telah menghantar tentera-tenteranya yang terbaik daripada Tentera Revolusi Kebangsaan ke Shanghai untuk menyerbu penempatan antarabangsa di mana berpuluh-puluh ribu tentera Jepun telah ditempatkan pada 12 Ogos 1937. Negara-negara lain yang mempunyai konsesi di bandar Shanghai, terutamanya Perancis, Britain dan Amerika Syarikat, hanya mendiamkan diri dan tidak mahu terlibat di dalam perang tersebut. Pihak Jepun masih bertahan dan menjelang bulan November 1937, seramai 200,000 tentera bantuan daripada pihak Jepun telah tiba dan berjaya memaksa Tentera Revolusi Kebangsaan China untuk berundur. Shanghai, salah satu bandar terkaya di China, telah berjaya ditawan. Berikutan kemenangan pihak Jepun di Shanghai, kerajaan tentera Jepun telah bersetuju untuk melancarkan kempen melawan Nanjing, iaitu ibu kota dan pusat kuasa kepada Republik China. Pihak Jepun juga berharap rakyat China akan merayu kepada Chiang Kai-shek untuk berundur dari Nanjing, tetapi pemimpin nasionalis ini bertekad untuk tidak akan membiarkan ibu kota simboliknya jatuh kepada pihak Jepun. Di dalam keadaan huru-hara, satu barisan pertahanan telah ditubuhkan yang terdiri daripada tentera-tentera tempatan dan beberapa tentera yang telah terselamat di dalam pertempuran Shanghai. Tang Shengzi, seorang jeneral yang amat berpengalaman dan juga pernah terlibat di dalam revolusi Qinghai pada tahun 1911, telah dilantik sebagai ketua pasukan pertahanan di barisan hadapan untuk menyekat kemarahan tentera Jepun. Pasukan tentera Jepun di bahagian tengah China yang telah ditugaskan untuk melakukan operasi penaklukan ke atas kota Nanjing telah diketuai oleh Jeneral Iwani Matsui. Jeneral Iwani Matsui merupakan seorang jeneral yang amat berpengalaman dan pernah berkhidmat di dalam Perang Russo-Jepun dari tahun 1904 sehingga 1905. Dan yang paling penting, beliau merupakan seorang yang pakar mengenai China. Pasukan tentera Jepun telah memulakan serangan di kawasan luar bandar dan tiba di tembok kota Nanjing pada 9 Disember serta mula mengepung dan mengelilingi kota Nanjing. Walau bagaimanapun, Jeneral Matsui telah jatuh sakit dan kuasa pemerintahan telah diserahkan kepada putera Asaka, iaitu bapa saudara hasil daripada perkahwinan Maharaja Hirohito. Di sebalik tembok kota Nanjing terdapat kira-kira 80,000 tentera Cina yang kebanyakannya tidak berpengalaman dengan moral yang sangat rendah dan sekurang-kurangnya 300,000 orang awam dengan cemas menunggu langkah musuh yang seterusnya. Pada 10 Disember, pihak Jepun telah mengarahkan tentera Cina untuk menyerah kalah tanpa sebarang syarat. Namun, Jeneral Tang Shengzi tidak menjawab dan memberitahu anak buahnya, "Tentera kita telah memasuki pertempuran yang terakhir untuk mempertahankan tanah air kita. Setiap unit hendaklah tegas mempertahankan kedudukan masing-masing dengan semangat juang yang tinggi, sama ada kita hidup atau kita mati bersamanya. Kamu semua tidak dibenarkan untuk berundur tanpa sebarang arahan. Jika kamu berbuat demikian, pertahanan terakhir kita akan hancur dan kita akan kalah." Tepat jam 1 petang, serangan telah dimulakan. Serangan besar-besaran ke atas kota Nanjing telah dilakukan dan semua division tentera Jepun telah mula berpusu-pusu masuk ke dalam kota Nanjing.
Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh tentera Cina yang kekurangan bekalan dan peralatan berbanding pasukan jentera musuh dan ramai tentera Cina yang telah terkorban. Selain daripada itu, beberapa ratus tentera Cina yang cuba melarikan diri dari pertempuran telah ditembak oleh tentera mereka sendiri. Di dalam masa 2 hari, bilangan tentera Jepun telah melebihi bilangan tentera Cina di dalam kota Nanjing dan pihak Cina telah hilang kawalan ke atas sebahagian besar kawasan bandar. Jeneral Chiang Kai-shek menyedari keadaan tersebut tidak akan membawa sebarang harapan kepada pihak Cina jika mereka masih lagi bertahan. Lantas memerintahkan tentera Cina untuk berundur sepenuhnya. Walau bagaimanapun, pihak Jepun telah mengepung kota Nanjing. Jadi sakit baki tentera Cina terpaksa berhadapan dengan tentera Jepun sebelum dapat melarikan diri. Pada 12 November, boleh dikatakan semua barisan pertahanan Cina telah dibunuh atau dapat melarikan diri bersama Jeneral Tang. Ramai yang lain telah menanggalkan pakaian tentera dan bercampur dengan orang awam. Hanya beberapa tentera sahaja yang masih berjuang sehingga ketitisan darah terakhir. Satu zon selamat dengan keluasan kira-kira 5 km persegi telah ditubuhkan oleh warga asing yang tinggal di bandar untuk melindungi orang awam. Jawatan kuasa yang menjaga kawasan tersebut terdiri daripada ahli perniagaan, profesor, doktor dan mubalik Kristian dari beberapa negara barat dan diketuai oleh ahli perniagaan Jerman yang juga merupakan wakil parti Nazi, iaitu John Rabe. Menjelang 13 Disember, Nanjing telah dikuasai sepenuhnya oleh pihak Jepun dan pihak jawatan kuasa zon selamat yang diketuai oleh John Rabe masih lagi memegang kuasa minoriti di kawasannya. Di dalam operasi pembersihan strategik yang telah dilakukan oleh tentera Jepun, saki-baki penentangan telah dimusnahkan dan orang awam telah diperiksa dengan teliti oleh tentera Jepun bagi mengelakkan mereka memiliki sebarang senjata atau peralatan ketenteraan. Di dalam operasi pembersihan tersebut, kira-kira 4,000 tentera Cina yang menyamar sebagai orang awam telah ditangkap dan dibunuh.